Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang satu kisah eksperimen beberapa eksperimen yang melibatkan serangga. Dan eksperimen-eksperimen ni boleh Abang anggap sebagai eksperimen-eksperimen gila. Tapi ada juga baiknya lah kita boleh belajar sesuatu daripada serangga. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, eksperimen-eksperimen yang digunakan ke atas serangga, tonton video Abang daripada mula sampai habis. Eksperimen pertama adalah melibatkan lalat, dilakukan oleh seorang profesor dekat University California. Dia ni tengok lalat ni tahap kecerdikannya sampai mana. Jadi satu hari dia kumpulkan lalat-lalat tu dalam satu kotak. Kotak tu kotak gelap. Ada lebih kurang 10 ekor lalat lah. Lepas tu lalat tu pula dekat kotak tu, bukan lalat kotak tu diletakkan lampu. Jadi dia punya caranya macam ni. Apa yang akan berlaku kalau lalat tu dia boleh mengira ke tidak? Dia punya point dia, lalat tu pandai mengira ke tidak? Jadi eksperimen dia macam ni. Dia letakkan lalat dalam kotak kan. Lepas tu ada lampu, dia letakkan lampu kecil. Dia buat macam ni. Kalau lampu tu dikelipkan 4 kali, takkan jadi apa-apa. Tapi kalau lampu tu dikelipkan 5 kali, kotak tu akan digoncangkan. Jadi lalat generasi pertama tak ada apa-apa berlaku. Dia tak faham tentang lampu tu. Generasi kedua tak ada, generasi ketiga tak ada. Eksperimen ni berjaya pada generasi lalat yang ke-40. Korang nak tahu apa jadi? Bila lampu tu dinyalakan sebanyak 4 kali, lalat tu relax. Sebab 4 kali tu maksudnya kotak tak akan berlaku apa-apa kan. Tapi kalau lampu tu dikelipkan sebanyak 5 kali, lalat-lalat tu dah tahu kotak tu akan digegarkan. Dan lalat-lalat tu tak hinggap dekat kotak tu, tak hinggap dekat dinding atau kat lantai kotak tu. Lalat tu akan duduk kat tengah-tengah kotak. Jadi kata walaupun kotak tu digoncangkan, diorang akan selamat. Korang nampak tak? Lalat tu sebenarnya mengira berapa banyak kelipan lampu yang ada daripada kotak tu. Eksperimen kedua di-apply pada rama-rama atau kupu-kupu. Kita semua tahu rama-rama adalah satu binatang yang mengalami metamorfosis paling cantik, paling lengkap. Daripada larva, lepas tu dia jadi kepompong, lepas kepompong dia jadi rama-rama yang cantik lah kan. Jadi ada 2 orang saintis namanya Martha dengan Doc. Dia nak buat eksperimen. Adakah rama-rama ni ingat apa yang berlaku sewaktu dia jadi larva ataupun sewaktu dia jadi kepompong? Selepas dia jadi rama-rama, dia ingat tak kes-kes yang berlaku sebelum tu? Jadi eksperimen ni dia letakkan rama-rama ni dia letakkan lava-lava dekat dalam satu kotak. Lava-lava rama-rama lah, dia letak dalam satu kotak. Dan dalam kotak tu juga dia letak aseton, cecair aseton. Jadi eksperimennya, mula-mula larva-larva ni akan bergerak ke aseton tu. Sebab dia ingat nampak macam aseton tu macam air tau. Jadi bila dia gerak, dia minum sikit aseton tu, tiba-tiba badan dia jadi kejang. Dia macam terus meliang-liuk. Baru dia tahu sebenarnya aseton tu bukan benda yang boleh diminum. Okay? Jadi selepas tu larva-larva ni semua akan dibiarkan menjadi kepompong dan juga menjadi rama-rama. Jadi si 2 orang saintis tadi nak tengok rama-rama ni ingat tak apa yang berlaku sewaktu dia jadi larva. Jadi rama-rama ni didekatkan dengan aseton, berterabur rama-rama ni lari. Jadi dengan kata lain, sebenarnya rama-rama ni ingat apa yang berlaku pada waktu dia menjadi larva. Eksperimen seterusnya di-apply pada laba-laba. Sebenarnya laba-laba bukanlah dalam kategori serangga, tapi disebabkan saiznya yang kecil dan juga cara penghidupan dia lebih kepada serangga, jadi kita anggap dia laba-laba ni sebahagian pada serangga lah. Eksperimen ni dibuat oleh seorang lelaki namanya P.N. Wheat. Lelaki ni dia nak tahu adakah laba-laba ni akan dapat membina sarang dia dengan elok apabila kita bagi makan dia sesuatu. Dia berdasarkan kajian dia sebelum ni, laba-laba akan membuat sarang dari antara pukul 2 hingga pukul 5 pagi. Pada waktu tu laba-laba akan memang aktif untuk membuat sarang. Jadi eksperimen pertama adalah dia bagi minum laba-laba tu dengan kafein, iaitu kopi. Dia bagi minum laba-laba tu kopi. Jadi dia tengok, dia tak merubah apa-apa
waktu membina sarang. Laba-laba tetap membina sarang daripada pukul 2 pagi sampai 5 pagi. Cumanya yang peliknya, selepas diberi minum kafein, cara laba-laba tu bentuk sarang dia huru-hara. Kan kalau sarang laba-laba tu bentuk macam apa tu? Segi-segi tu kan. Lupa pentagon dia bentuk pentagon. Tapi selepas dibagi makan kafein ataupun lepas dibagi makan kopi, bentuk dia dah memang cacah marbah. Tapi tetap dia bina di antara pukul 2 hingga pukul 5 pagi. Cuma bentuk dia memang huru-hara. Jadi itu adalah eksperimen pertama. Eksperimen kedua, dia buat laba-laba ni dibagi makan air kencing, dan air kencing tu diambil daripada orang-orang yang ada penyakit gila, di mana orang-orang penyakit gila ni makan ubat-ubat gila lah, ubat-ubat penenang kan. Jadi eksperimen kedua dia bagilah laba-laba ni minum air kencing orang yang ada penyakit gila yang dah makan ubat-ubat ni. Mula-mula laba-laba ni minum. Selepas laba-laba ni minum, cara dia bina sarang memang macam orang gila. Dia bina sarang tetap daripada pukul 2 pagi hingga 5 pagi. Cumanya, cara dia bina sarang tu kalang kabut macam orang gila. Kejap-kejap ke kanan, kejap ke atas, kejap-kejap turun balik, buat yang bahagian bawah, buat bahagian atas pula, kalang kabut. Dia macam orang gila. Jadi fahamlah si PN Weed ni, rupanya laba-laba ni memang terpengaruh dengan apa yang dia makan. Tapi eksperimen nak diteruskan, tak berjaya sebab laba-laba ni memang tak suka dengan air kencing. Mengikut penelitian, selepas laba-laba ni terminum air kencing manusia kan, dia terus lari sambil dia kesat-kesat mulut dia pakai tangan dia kan, kiri kanan macam tu. Dia kesat mulut dia macam termakan benda yang kotor. Celaka macam tu lah kan. Macam abang pula berlakon jadi laba-laba. Macam tu lah abang bayangkan. Jadi eksperimen tu terhenti kepada eksperimen kedua. Tapi kesimpulannya, laba-laba memang terpengaruh dengan apa yang dimakan dengan tindak tanduknya. Ada seorang lelaki buat eksperimen pada lebah, namanya Michael Smith daripada University Cornell. Dia pronunciasi Cornell. Satu hari dia ni kena sengat dengan lebah dekat celah kelangkang dia. Lebah tu masuk dalam seluar dia, lepas tu dia kena sengatlah dengan lebah tu. Dia rasa sangat sakit. Tiba-tiba dia muncul satu idea. Sebenarnya di seluruh badan manusia ni, dekat mana yang paling sakit apabila disengat dengan lebah. Jadi dia pun buatlah sebanyak 106 kali gigitan lebah pada badan dia, dan dia hampir-hampir nak suruh lebah tu cocok dekat retina mata dia, just nak tahu apa rasanya bila mata kita disengat dengan lebah. Tapi yang mata tu tak jadilah sebab dia takut dia buta lepas tu kan. Tapi berdasarkan kesimpulan kat mana tempat lebah paling sakit gigit adalah cocok sengat lah. Kat mana tempat lebah sengat paling sakit adalah di hidung. Mungkin dekat hidung ni banyak reseptor kot. Jadi dekat sini dia kata memang sakit gila. Sebab setiap kali lebah tu sengat dekat kaki, ada rate kan lah berapa kesakitan tu. Sengat dekat jari, sengat dekat punggung, sengat dekat telinga. Tapi sengat dekat hidung, dia punya rate kesakitan dia total mark 10/10. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang beberapa eksperimen yang dilakukan pada serangga. Abang harap ia menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.